Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6. Di sini kami ingin membentangkan kajian projek kami iaitu perspektif pelajar BBY, iaitu khususnya teknologi pembinaan terhadap penggunaan cerucuk bopal pada masa kini. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, di sini saya ingin mengenalkan diri saya sendiri, iaitu Syed Daniel bin Syed Majamil, dan di sini barisan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Syahmi Syahabuddin bin Muhammad Syarin, Arif Imam bin Idris, Ahmad Zaim bin Zainal. Okey. First sekali adalah pengenalan kajian yang kami buat. Kajian ini merupakan tentang perspektif pelajar BY Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap penggunaan bopal dalam industri pembinaan masa kini. Selain itu, kajian ini juga turut menerangkan sedikit perspektif orang luar terhadap penggunaan bopal itu sendiri dalam pembinaan, oleh kerana setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza dalam merangka satu teknologi yang boleh menggantikan penggunaan bopal supaya untuk memudahkan projek pembinaan berskala struktur yang sekarang memang kalau ditengokkan agak rumit lah untuk disahkan lebih-lebih lagi dalam pembinaan awalan, iaitu struktur. Okay. Selepas itu adalah latar belakang. Latar belakang yang kami buat adalah bertemakan adalah bopal itu sendiri yang melibatkan pengetahuan dan pendekatan terhadap penggunaan teknologi ini terhadap pembangunan dan keperluan untuk kerja di sebuah tapak bina. Yang kedua adalah pelajar BBY itu sendiri. Latar belakang file bagi pelajar memberikan maklumat tentang penggunaan kerja-kerja cucuk yang tidak memerlukan kos yang banyak dan tidak melibatkan struktur-struktur bangunan yang ada di kawasan sekelilingnya. Seterusnya adalah penyataan masalah. Kalau ditengokkan sekarang, penggunaan bopal ni banyak masalah ni. Antaranya adalah yang kami buat untuk menyata masalah adalah penggunaan bopal dalam sektor pembinaan jarang digunakan oleh pemaju kerana mereka lebih mementingkan masa yang singkat lah dan kualiti cerucuk sebaru itu. Yang kedua adalah tenaga pengajar dan para pensyarah. Kalau ditengokkan, mereka banyak tidak memberikan pendidikan awal lah tentang bopal ini kepada para pelajar dan mahasiswa sama ada peringkat CG maupun pengajian tinggi. Yang ketiga adalah faktor struktur tanah. Ini adalah perkara yang biasa berlaku di Malaysia. Oleh sebab apa? Muka bumi kat Malaysia ni tanah dia berbeza-beza kalau ikut tempat. Kalau tengok ada satu kawasan tu tanah dia boleh dirawat, ada yang tak boleh rawat. Ini adalah satu masalah lah. Oleh kenapa pemaju kat Malaysia ni tak banyak pakai cerucuk jenis bopal ni, oleh kerana faktor struktur tanah yang sukar mengikut bentuk muka bumi kat Malaysia. Seterusnya, next slide adalah objektif kajian. Objektif kajian yang kami peroleh adalah dari masa kos, iaitu menjimatkan kos penyimpanan dan pengangkutan. Yang kedua adalah keperluan teknikal ataupun pengurusan dari segi skop kerja. Yang ketiga adalah tenaga kerja, maksudnya bilangan dan kemahiran kerja. Yang keempat adalah ruang, iaitu mengahadkan penggunaan ruangan tapak. Yang kelima adalah kekuatan asas. Ia dapat melaraskan penggunaan grade konkrit itu sendiri.
mengapa persoalan kajian ni, apa yang terkandung dalam persoalan kajian yang kami buat adalah yang pertama adalah apakah perspektif pelajar kursus BBY terhadap penggunaan cucuk kas in situ ataupun jenis bauxite terhadap sektor pada masa kini. Adakah cucuk kas in situ bauxite memainkan peranan yang penting dalam projek pembinaan masa kini? Yang ketiga adalah adakah pendedahan tentang cucuk kas in situ bauxite penting kepada pelajar kursus BBY ataupun teknologi pembinaan? Yang keempat, adakah penggunaan cucuk kas in situ bauxite masih relevan atau terkena pada sektor pembinaan masa kini? Kita tak tahu. Yang kelima adalah kesan kepada pelajar kursus BBY terhadap kepentingan penggunaan cucuk kas in situ jenis bauxite di sektor pembinaan itu sendiri. Seterusnya adalah skop dan batasan kajian. Skop kajian yang kami buat adalah berfokuskan kepada perspektif penggunaan bauxite dalam industri pembinaan. Yang seperti yang kita tahu, tajuk utama adalah perspektif dalam kalangan pelajar teknologi pembinaan, iaitu pelajar BY. Jadinya ia sangat berpengaruh melalui beberapa objektif yang hendak disasarkan. Sepertinya apa yang kami buat lah, kami akan ambil satu data ikut komiti yang kecil, iaitu ikut satu kelompok dulu. Bila dah ramai data, baru kami akan memulakan satu kajian yang besar yang bertemakan penggunaan bauxite itu sendiri ataupun perspektif pelajar. Yang kedua adalah batasan kajian itu sendiri. Data kajian ini hanya terbatas kepada pelajar BY saja. Kajian ini juga hanya untuk mendawal tentang penggunaan bauxite dalam industri pembinaan. First sekali adalah batasan meliputi instrumen, kaedah dan kos. Yang kedua adalah had kajian. Yang ketiga adalah kajian di UTHM Fakulti FPTV saja dan terbatas di UTHM itu saja. Yang terakhir sekali adalah kajian perspektif ini tidak menyentuh langsung pada proses pembinaan bauxite selain daripada pembinaan awal semata-mata. Last pada slide yang saya akan membentangkan adalah definisi istilah. Saya akan menceritakan sedikit definisi istilah yang kami perolehi dalam membuat kajian. Konsep penggunaan cucuk jenis bauxite adalah kajian yang sinonim dan sangat popular digunakan dalam industri pembinaan di Malaysia. Selain jenis-jenis cucuk yang kita tahu, banyak cucuk yang common ataupun biasa digunakan seperti timber piling, IC piling, span piling, pre-stressed concrete pile, sheet pile dan steel pile. Ini biasa-biasa yang pile yang biasa kita dengar dalam industri struktur pembinaan. Tidak banyak penggunaan bauxite dalam industri masa kini. Selain itu, penggunaan cucuk jenis bauxite ini biasanya digunakan jika di tempat mempunyai struktur tanah yang keras dan berbatu. Ia juga mempengaruhi proses pembinaan yang agak sukar oleh kerana mengikut struktur tanah. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kat Malaysia ni muka bumi, struktur tanah muka bumi dia agak berbeza-beza. Itu menyebabkan penggunaan bauxite, cucuk jenis bauxite kat Malaysia ni kurang mendapat sambutan oleh pemaju-pemaju kat Malaysia ni. Okay. Itu sini sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya saya akan pass kepada rakan saya untuk membentangkan next slide. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ahmad Zain bin Zainal. Seterusnya saya akan membentangkan bab 2, iaitu sorotan kajian. Sorotan kajian ataupun dikenali sebagai kajian literatur adalah suatu penelitian yang sistematik dan lebih jelas untuk mengenali, menilai dan mentafsir kajian dan permasalahan yang akan dijalankan. Jadi sorotan kajian yang kami jalankan adalah berkenaan konsepsi tentang cucuk kas in situ ataupun bauxite terhadap kalangan mahasiswa BBY.
Jadi tujuan utama kami di sini adalah untuk menyediakan rangka kerja untuk menentukan faktor dan persepsi berkenaan penggunaan cerucuk gas in situ di dalam industri pembinaan. Dalam kajian ini kami mendapati bahawa terdapat kekurangan tentang pendedahan cerucuk gas in situ di dalam industri pembinaan maupun sektor pembangunan. Okey, seterusnya pertama sekali adalah pendedahan awal, di mana pendedahan awal dan pertanyaan melalui soal jawab adalah proses untuk mengoptimumkan matlamat kajian, iaitu kos, keselamatan dan risiko, kebolehpercayaan dan lain-lain. Untuk mencapai kajian ini, kumpulan kami membuat soal selidik terhadap mahasiswi jurusan pembinaan bangunan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan setiap mahasiswa berkenaan profil. Seterusnya adalah soal selidik kajian, di mana berdasarkan soal selidik yang telah direkod akan dianalisiskan data-data bagi menentukan peratusan bilangan mahasiswa yang mengetahui berkenaan cerucuk gas in situ ini. Bagi yang selebihnya, para mahasiswa yang tidak mengetahui berkenaan substruktur ini, kumpulan ini akan memberi sedikit pendedahan serta kelebihan penggunaan cerucuk gas in situ melalui perbandingan menggunakan prototipe ataupun model secara pembentangan. Seterusnya adalah perspektif dan perbandingan. Bercakap tentang perspektif, ia tidak mencerminkan julat keselamatan seragam. Jadi dalam kes ini, pemasangan cerucuk gas in situ akan digunakan. Perbandingan dalam gabungan kelebihan dan kekurangan pada dasarnya adalah hasil daripada kaedah yang disebutkan di atas. Seterusnya saya serahkan kepada bab 3. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya nak bentang berkenaan bab 3 dalam kajian ini. Okay, yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Okay, bentuk kajian ni sebenarnya adalah gambar susunan kajian penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat data daripada seluruh pelajar BBY ambilan Oktober 2023-24. So maksudnya dari apa yang difahamkan, sebenarnya reka bentuk kajian ni dia baik macam satu strategi susun atur daripada awal sehingga akhir penyelidikan ini berlaku. Jadinya inilah kami akan lakukan. So ini adalah bentuk soalan yang kami akan bagi kepada pelajar-pelajar BBY yang lain berdasarkan untuk responden lah. Yang pertama, pernahkah mendengar tentang cerucuk gas in situ? Yang kedua, adakah penting cerucuk gas in situ dalam industri pembinaan bangunan? Yang ketiga, adakah anda tahu cara cerucuk gas in situ dipasang? Yang keempat, adakah cerucuk gas in situ lebih kuat dan selamat berbanding cerucuk precast? Dan yang kelima, adakah kerja penggunaan cerucuk gas in situ lebih mudah untuk dijalankan? Yang keenam, adakah anda tahu jenis bangunan yang biasanya menggunakan cerucuk gas in situ? Yang ketujuh, adakah anda tahu kelemahan cerucuk gas in situ? Yang kelapan, adakah ia mempunyai perbezaan antara cerucuk gas in situ dan cerucuk pelatuang? Yang kesembilan, adakah cerucuk gas in situ lebih ekonomi dan sesuai untuk semua jenis bangunan? Yang ke-10, adakah ianya satu kebaikan bagi anda sudah mengetahui berkenaan penggunaan cerucuk gas in situ? Jadinya, berdasarkan ke-10 soalan ini adalah soalan yang berkaitan dan soalan yang mudah, yang tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu susah untuk dijawab daripada pihak responden lah. Okay, yang seterusnya, ini adalah tempat kajian. Tempat kajian yang kami lakukan di bangunan FPTV, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, dan di bawah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, kampus induk iaitu Pahit Raja di Batu Pahat, Johor. Kenapa kami pilih di UTHM di FPTV? Kerana kami sendiri pun daripada pelajar FPTV di UTHM kampus induk, dan tempat kajian ini dihaskan untuk
pelajar BBY saja, iaitu teknologi pembinaan bangunan. Yang pertama iaitu gambar daripada aplikasi Google Maps yang boleh menunjukkan daripada pandangan atas yang menggunakan satelit. Yang kedua adalah bangunan FPTV yang daripada pandangan hadapan. Yang ketiga, bangunan FPTV daripada pandangan sisi. Dan dengan pemilihan lokasi ini, jadinya beberapa responden yang telah dikumpul untuk dijadikan eviden untuk kajian menyeluruh terhadap penggunaan serucuk jenis mobile. Populasi dan sampel. Populasi yang telah dinyatakan di sini seramai tahun 2 seramai 4 orang dan tahun 1 seramai 28 orang yang telah diambil untuk sebagai sampel kajian. Jumlah yang lebih banyak adalah lebih baik kerana menambah keyakinan terhadap dapatan hasil kajian dapat mengelakkan berlakunya lalat dalam kesimpulan. Dan sebenarnya ada sedikit kesilapan di mana keseluruhan ini sebenarnya terdiri daripada pelajar BBY tahun 1 sahaja. Tapi mungkin ada beberapa pelajar yang telah terisi daripada tahun 2 punya carta lah. Seterusnya, instrumen kajian yang kami gunakan adalah Google Forms. Kenapa kami pilih Google Form? Google Form sekarang sangat mudah untuk digunakan dan ia cepat untuk menyampaikan sebarang dokumen melalui persoalan ataupun ingin mendapatkan sebarang jawapan. Jadinya kami menggunakan Google Form dengan beberapa soalan yang kami telah bentuk, dan soalan di Google Form telah terbahagi kepada 4, iaitu section 1 iaitu maklumat diri, itu tahun dan umur. Section 2 bahagian A terdiri daripada 5 soalan. Section 3 pun bahagian B terdiri daripada 3 soalan, 5 soalan. Dan section 4 ialah penutupan dan ucapan terima kasih. Pungutan data ialah di mana kami punya cara susun strategi daripada macam mana kami nak dapatkan jawapan dan data yang telah diberi oleh responden. Jadinya yang pertama, perbincangan soalan yang hendak dikemukakan, kami berbincang secara berdiri. Dan yang kedua, kami temukakan soalan terlebih dahulu kepada pensyarah, iaitu Dr. Fidawati. Dan yang ketiga iaitu kami bina soalan tersebut menggunakan e-dokumen, soal selidik Google Form, iaitu soal selidik Google Form yang kami gunakan sebenarnya dalam bentuk tertutup. Sebabnya ianya hanya satu jawapan saja, bukan jawapan yang terbuka kepada apa-apa pandangan. Jadi yang keempat iaitu kami mewawarkan ataupun menyebarkan pautan soal selidik pada grup WhatsApp pelajar grup BBY, iaitu grup kelas kami sendirilah. Dan yang terakhir, telah memberi tempoh yang ditetapkan, iaitu 1 hari, dan sambil menunggu untuk memasukkan data yang telah diperolehi. Jadinya setelah 1 hari kami telah dapat data yang kami ingin dapatkan, dan mereka sendiri telah memberi komitmen yang baik dan responsif yang agak laju. Ini adalah analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan untuk mendapatkan maklumat yang berguna untuk membuat keputusan mengenai cara menyelesaikan masalah. Proses analisis data ni boleh dikatakan berdasarkan data yang kami dapat ni, itu kami akan susun dan kami akan kami akan simpulkan, kami akan merumuskan apa yang telah didapati oleh data yang telah diisi oleh para responden yang terdiri daripada pelajar teknologi pembinaan, iaitu pelajar BBY. Kami juga menggunakan Google Form dan WhatsApp untuk menjadikan satu perisian yang boleh mengantarakan pihak kami, pihak pengkaji dan pihak responden. Seterusnya ini adalah bab 4,
bab 4 spesifik kepada data analisis. Okey. Analisis data. Analisis data ialah yang kami gunakannya adalah macam yang seperti kami jawab tadi, soal selidik tertutup yang digunakan melalui Google Form sahaja. Dan analisis data ni kami hanya ambil 3 section sahaja, iaitu bahagian section 1 dan 2 dan 3, iaitu maklumat diri, bahagian A dan bahagian B, dan jumlah kesemuanya adalah 12 soalan. Itu yang kami akan menganalisis lah berdasarkan data yang kami telah dapati. Okay, ini adalah maklumat yang macam saya cakap tadi, iaitu section ini, section 1 hanya terdiri daripada 2 soalan sahaja, iaitu umur dan tahun pengajian lah. Dan yang kedua, section 2 bahagian A. Section 2 telah terbagi kepada 5 berkenaan soalan yang telah kami olah tadi. Dan yang ketiga iaitu section 3 bahagian B, soalannya 5 juga, dan merupakan soalan yang soalan-soalan terakhir sebelum penutupan analisis data lah. Okey, yang section pertama ialah maklumat diri. Okey, berdasarkan yang tahun menunjukkan peratusan sebanyak 28 orang ataupun 90.3% telah memilih ya berbanding tahun 2, iaitu 99.7% yang memilih tidak. Sebenarnya kalau ikutkan macam yang saya cakap tadi, adalah sedikit kesilapan, iaitu sebenarnya dia adalah 31 orang terdiri daripada tahun 1 sahaja. Tahun 2 tidak ada, kerana ianya mungkin ada beberapa pelajar yang salah isi ataupun salah tekan. Itulah jadinya. Dan yang kedua, jadinya yang tahun itu adalah secara teknikal ialah 31 orang, iaitu 100% orang daripada tahun 1 lah. Tiada tahun 2, tiada tahun 3 maupun tahun 4. Jadinya yang seterusnya umur berdasarkan daripada carta ini, ianya terdiri kepada 4 sahaja, 3 sahaja, tetapi yang terdiri di sini ada yang menyatakan 4 sebab ada yang masih belum cukup tarikh lahir lagi untuk sampai ke umur yang sepatutnya lah. Dan sebenarnya kelas kami terbahagi kepada 22, 23, 24 sahaja umur, iaitu sebanyak 19 orang berumur 22 tahun, 9 orang daripada 23 tahun, dan 3 orang sahaja yang berumur 24. Tetapi yang dinyatakan di carta ini adalah yang berumur 21, itu 4 orang, 12.9%. Yang kedua 22, iaitu 13 orang, 41.9%. Yang ketiga iaitu 10 orang, 32.3%. Dan yang keempat 4 orang, 12.9%. Ia sebenarnya boleh dikatakan ada kesilapan dan ada yang silap. Tidak semuanya betul lah. Section 2 ialah bahagian A. Bahagian A, kami ini untuk 5 soalan pertama, dan ini adalah paparan carta yang telah didapati lah. Yang pertama itu soalan pertama, pernahkah mendengar tentang cerucuk kasih situ, dan seramai 29 orang, 93.5% orang pelajar menyatakan ya berbanding 2 orang, 6.5% yang menyatakan tidak. Dan soalan yang kedua, adakah penting cerucuk kasih situ dalam industri pembinaan bangunan? Seramai 100% pelajar yang telah menyatakan ya. Mungkin mereka tahu substruktur ini memainkan peranan penting seperti cerucuk lain yang telah digunakan. Yang ketiga, iaitu adakah anda tahu cara cerucuk kasih situ dipasang? Seramai 23, iaitu 74.2%
orang pelajar telah menyatakan ya berbanding 8 orang 25.8% pelajar yang menyatakan tidak. Yang keempat iaitu adakah cerucuk kasus itu lebih kuat dan selamat berbanding cerucuk peringkas. Telah memilih seramai 28 orang ataupun 9.3% pelajar menjawab ya berbanding 4 orang 12.9 yang menyatakan tidak. Tetapi ada kesilapan di sini. Sebenarnya mungkin ada salah satu orang antara satu orang tu telah memilih ya atau tidak, ya dan tidak. Itu yang ada sedikit kekeliruan, tapi tidak mengapa. Dan yang terakhir iaitu adakah kerja penggunaan cerucuk kasus itu lebih mudah untuk dijalankan. Seramai 22 orang 7.1% menyatakan ya berbanding 11 orang 3.5% menyatakan tidak. Jadinya sebanyak 71% telah mengatakan ia mudah dijalankan lah. Dan yang seterusnya, seksyen 3 bahagian B sama juga seperti seksyen yang sebelum ni, iaitu terbahagi kepada 5 soalan dan merupakan juga seksyen yang terakhir untuk data dianalisiskan. Okey, yang ke-6 ataupun yang pertama di seksyen B. Soalannya berbunyi, adakah anda tahu jenis bangunan yang biasa digunakan cerucuk kasus itu? Dan soalan ini telah menyatakan seramai 19 orang 61.3% telah memilih ya berbanding 13 orang 41 orang pelajar yang menyatakan tidak. Dan di sini boleh nyatakan hampir separuh pelajar BBY yang menyatakan tidak. Jadinya mereka masih belum tahu lagi cerucuk kasus itu digunakan di bangunan mana. Dan seterusnya, soalan ke-7, adakah anda tahu kelemahan cerucuk kasus itu? Seramai 17 orang ataupun 54.8% pelajar memilih ya berbanding 15 orang 48.4% memilih tidak. Dan ini adalah sangat kritikal, yang di mana sangat rapat dengan 50% yang boleh dikatakan separuh daripada pelajar BPY yang tidak tahu kelemahan cerucuk kasus itu. Dan seterusnya iaitu soalan yang ke-8, adakah ia mempunyai perbezaan antara cerucuk kasus itu dan cerucuk pelatuang? Dan seramai 30 orang 96.8% pelajar telah memilih ya berbanding 2 orang 6.5% orang pelajar yang memilih tidak. Jadinya secara majoriti ramai yang tahu apakah perbezaan antara kedua cerucuk ini. Tetapi di sini ada sedikit kekeliruan sebab kelas kami hanya 31 orang tapi yang dinyatakan ada 32. Kemungkinan sama juga seperti isu tadi, mungkin ada salah satu orang pelajar yang telah memilih ya dan tidak. Dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, yang adakah cerucuk kasus itu lebih ekonomi dan sesuai untuk semua jenis bangunan? Seramai 21 orang 67.7% orang pelajar telah memilih ya berbanding 12 orang 3.7% yang memilih tidak. Jadinya di situ pun hampir separuh juga yang tidak tahu cerucuk kasus itu ni lebih ekonomi atau sesuai digunakan dalam jenis bangunan. Dan yang terakhir, soalan yang ke-10, adakah ianya satu kebaikan bagi anda jika anda mengetahui berkenaan penggunaan cerucuk kasus itu di industri pembinaan? Jadi jawapannya adalah ya. Sebanyak 100% pelajar secara majoritinya kesemuanya telah memilih ya kerana mereka sudah mengetahui ataupun tahu apa kelebihan cerucuk tersendiri, cerucuk kasus itu ataupun ballpoint itu tersendiri apabila digunakan. Dan ada sedikit kesilapan di situ yang berkemungkinan ada salah satu orang pelajar dia telah memilih dan ya ataupun tidak. Jadinya secara majoritinya
hampir kesemua, bukan hampir tapi tidak, tapi kesemuanya tahu apakah kebaikan bila mereka mengetahui penggunaan bopal tersebut. Jadinya di sini saja saya habiskan saya punya penerangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bab 5 perbincangan. Berdasarkan hasil dapatan kajian kami menunjukkan di sini bahawa mengikut borang kajian selidik ini dapat mengetahui tahap pengetahuan pelajar mengikut sebahagian daripada soalan daripada borang soal selidik tersebut tentang perspektif kepada pelajar BBY bagi menggunakan bopal. Jadi berdasarkan perbincangan ini didapati pelajar BBY di FPTV kebanyakannya mengambil kira tentang kepentingan cara penggunaan bopal. Jadi di sini ada dua bahagian, iaitu ramai pengguna tidak tahu kelemahan bopal di industri pembinaan. So ini adalah menyebabkan pergantungan dan penyelarasan pada pelbagai perdagangan, contoh pembekal rebar, kerucut-rucut dan pembekal konkrit. Peralatan khusus dan proses pengurudian yang terlibat dalam pemasangan cerucuk kas in situ menyumbang kepada peningkatan perbelanjaan. Jadi kelemahan lain ialah masa pembinaan yang lebih lama diperlukan untuk cerucuk kas in situ. Pelajar tidak dapat menentukan kesesuaian jenis bangunan yang boleh digunakan melalui cerucuk kas in situ. Jadi pelajar tidak dapat menentukan kesesuaian jenis bangunan yang boleh digunakan melalui cerucuk kas in situ. Antara punca utama yang menjejaskan pengetahuan tersebut adalah industri pembinaan lain tidak mahu menggunakan sedemikian kerana mereka takut akan kerugian jangka masa yang terdekat. Jadi pada kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah dihasilkan ini, sebagai seorang pelajar teknologi pembinaan bangunan mestilah mengetahui tentang penggunaan bopal dalam industri pembinaan. Pelajar BBY juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan bopal di dalam industri pembinaan. Malah jika pelajar itu tahu dalam menggunakan, penggunaan bopal adalah kemudahan yang efektif dan berpanjangan dalam abad ini. Dengan cerucuk ini dipanjangkan ke dalam di bawah pembunuhan frost dan variasi kelama pembunuh musim sepanjang berubah-ubah, boleh dipanjangkan melalui tanah yang lembut, boleh mampat atau bengkak menjadi bahan galas yang sesuai bagi struktur di bawah tanah. So walau bagaimanapun sebagai teknologi yang canggih, pelajar mestilah cakna dan peka untuk meningkatkan pengetahuan dan kepelbagaian jenis struktur kepada pembangunan. So pada cadangan dalam meningkatkan perspektif dan kecenderungan pelajar sarjana muda teknologi pembinaan BBY terhadap penggunaan cerucuk kas in situ bopal, jadi ada terdapat tiga bahagian, iaitu ceramah, lawatan tapak dan kursus. Untuk ceramah, melakukan ceramah dari syarikat yang bertumpukan kepada projek cerucuk berkenaan seperti bopal. Yang kedua, lawatan tapak, mengadakan lawatan ke tapak projek yang sedang menjalankan projek menggunakan cerucuk jenis bopal. Dan yang ketiga, kursus. Pihak universiti khususnya kepada pelajar sarjana muda teknologi pembinaan bangunan BBY daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational boleh mengadakan kursus berkaitan dengan kajian ini. So pada slide yang terakhir, prototype project ini adalah gambaran lukisan produk yang ingin dipersembahkan yang telah digunakan melalui perisian AutoCAD. So di sini kita dapat lihat prototype project untuk bopal inilah. Jadi sekian, terima kasih.